Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Pertamanya, ingin saya ucapkan sekalung tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya melanjutkan pelajaran di UiTM Cawangan Melaka. Sekalung tahniah dan syabas saya ucapkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, welcome dan selamat datang ke UiTM Cawangan Melaka. Sesungguhnya anda datang ke sini dengan segenggam harapan dan insya-Allah saya doakan anda semua akan pulang dengan anugerah kejayaan kelak. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, ayuh kita teruskan dengan agenda kita pada hari ini, iaitu bagi sama-sama mendengar suatu perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita hayati dan fahami sebagai suatu panduan yang cukup berguna sepanjang anda meneruskan pengajian di UiTM sehingga tamat dengan jayanya, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, iaitu Taklimat Akta 174. Sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, marilah kita berbicara tentang isi kandungan taklimat saya pada hari ini. Kita mulakan dengan sesi pengenalan, iaitu definasi atau apakah itu undang-undang. Seterusnya, tujuan undang-undang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, apakah proses yang terlibat dalam satu perundangan. Seterusnya, kita akan berbicara tentang Akta 174 yang merangkumi apakah itu Akta 174 iaitu definasi. Yang kedua, aplikasi Akta 174. Dan yang ketiga, apakah bentuk-bentuk kesalahan atau jenis-jenis kesalahan yang terdapat di bawah Akta 174. Terdapat dua jenis kesalahan di bawah Akta 174, iaitu yang pertama, seperti yang para pelajar dapat lihat di sini, kesalahan berbentuk jenayah, Seksyen 10 hingga 14. Dan yang kedua, kesalahan tata tertib. Apakah itu undang-undang ataupun definasi undang-undang? Terdapat pelbagai definasi atau tafsiran berkaitan dengan undang-undang. Seperti yang para pelajar dapat lihat, undang-undang merupakan satu sistem atau peraturan atau set peraturan yang digubal oleh badan perundangan, dan undang-undang tersebut perlu diikuti oleh ahli-ahli masyarakat dalam sesebuah negara. Terdapat pelbagai undang-undang sama ada yang digubal di Parlimen iaitu di peringkat persekutuan maupun di peringkat kerajaan negeri iaitu Dewan Undangan Negeri. Dan undang-undang tersebut ada yang bertulis dan yang tidak bertulis, contohnya undang-undang adat. Apakah tujuan undang-undang? Seperti yang dapat lihat di sini, antara tujuan undang-undang itu dalam kehidupan manusia, antaranya untuk memberi atau mengiktiraf atau melindungi hak individu bagi mendapatkan pembelaan yang sewajarnya. Seterusnya, untuk memberikan pengajaran kepada yang bersalah. Yang ketiga, bagi menjaga keamanan atau ketenteraman masyarakat. Dan yang keempat, seperti yang dapat lihat di sini, untuk menyelesaikan sebarang pertelingkahan ataupun konflik jika timbul dan juga untuk menegakkan keadilan. Dalam berusaha untuk melaksanakan satu perundangan yang cekap dan adil, pihak yang menjalankan tugas undang-undang atau menjatuhkan hukuman perlu mematuhi satu prinsip undang-undang yang cukup penting, iaitu prinsip keadilan asasi atau keadilan sejagat, iaitu the rule of natural justice. Dalam hal ini, sekiranya kaedah keadilan asasi atau keadilan sejagat itu tidak dipatuhi, maka akibatnya adalah sebarang keputusan atau hukuman yang dibuat boleh dicabar di mahkamah. Ini kerana hukuman itu boleh diisytiharkan sebagai tidak sah dan terbatal, iaitu null and void. Merujuk kepada
Keadilan asasi atau keadilan sejagat, the rule of natural justice, terdapat beberapa komponen yang merujuk kepada kaedah keadilan asasi. Yang pertama, hak untuk didengari, iaitu audi alteram partem. Dan yang kedua, kaedah menentang bias, iaitu nemo judex in causa sua. Ini merangkumi notis, perbicaraan, bias kewangan, bias diri dan juga bias policy, seperti yang para pelajar dapat lihat. Seterusnya, para pelajar yang dihormati, kita beralih kepada Akta 174 yang merupakan antara perkara pokok yang jadi topik perbincangan kita pada hari ini. Apakah itu Akta 174? Akta 174 merujuk kepada Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Akta 174 adalah merupakan satu undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan Malaysia di peringkat persekutuan, iaitu oleh Parlimen. Dan Akta 174 ini terpakai kepada semua pelajar UiTM, termasuklah anda semua, Politeknik, IPG, Kolej Matrikulasi dan juga Kolej Komuniti. Terdapat beberapa jenis kesalahan. Yang pertama, di bawah Akta 174, yang pertama, kesalahan di bawah Seksyen 10 hingga 14. Dan yang kedua, kesalahan tata tertib yang merangkumi tata tertib am, tata tertib asrama dan juga tata tertib lalu lintas. Seterusnya, para pelajar yang dihormati, kita beralih kepada Seksyen 10. Seksyen 10 berbicara tentang menyatakan secara jelas bahawa sebarang aktiviti pelajar atau persatuan pertubuhan badan atau kumpulan pelajar. Di bawah subsection 1 tertakluk kepada subsection 2, seseorang pelajar institusi boleh menjadi ahli kepada mana-mana persatuan, pertubuhan badan atau kumpulan orang sama ada di dalam atau di luar Malaysia, termasuk mana-mana parti politik. Seterusnya subsection yang kedua, seseorang pelajar institusi tidak boleh A. menjadi ahli bagi mana-mana persatuan, pertubuhan badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang sama ada di dalam atau di luar Malaysia. Ini limitasi yang pertama. B. Menjadi ahli bagi mana-mana persatuan, pertubuhan badan atau kumpulan orang yang bukannya suatu parti politik yang menderi selepas berunding dengan Ketua Eksekutif menetapkan dan menyatakan secara bertulis kepada Ketua Eksekutif sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau institusi itu. Seterusnya, Seksyen 11. Seksyen 11 merujuk kepada pelajar atau pertubuhan badan atau kumpulan pelajar dilarang memungut wang. Di bawah Seksyen 1, tiada seseorang pelajar sesebuah institusi atau tiada sesuatu pertubuhan badan atau kumpulan pelajar suatu institusi boleh di dalam atau di luar kampus atau di dalam atau di luar Malaysia memungut atau cuba memungut atau menganjurkan atau cuba menganjurkan apa-apa pemungutan atau membuat apa-apa rayuan secara lisan atau secara bertulis atau selainnya atau cuba membuat sesuatu rayuan itu untuk memungut apa-apa wang atau harta lain daripada sesiapa jua. Seksyen yang kedua, mana-mana orang yang melanggar Seksyen 1 boleh dikenakan tindakan tata tertib. Dan yang seksyen ketiga, Ketua Eksekutif boleh dalam mana-mana hal tertentu memberikan pengecualian kepada mana-mana orang daripada pemakaian Seksyen 1 tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang diberikan patut. Contohnya, perlu mendapatkan kebenaran yang bertulis terlebih dahulu. Seterusnya, kesalahan tata tertib. Terdapat 3 jenis kesalahan tata tertib yang seperti di bawah Akta 174. Yang pertama, tata tertib am, tata tertib asrama dan juga tata tertib lalu lintas. Yang pertama, tata tertib am. Bahagian 11, jadual kedua. Kaedah 3A 26A. Di bawah kaedah 3A, seseorang pelajar tidak boleh sama ada di dalam atau di luar kampus merosakkan atau mendatangkan mudarat, contohnya mencemarkan nama institusi, kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi, nama baik mana-mana pelajar,
kaki tangan pegawai atau pekerja institusi, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam, atau kepada akhlak, kesopanan atau tata tertib. Manakala kaedah 3B, tiada seseorang pelajar tidak boleh. Kaedah 3B melanggar mana-mana peruntukan, mana-mana undang-undang bertulis dalam atau luar kampus, iaitu merujuk kepada Undang-Undang Malaysia. Kita lihat contoh-contoh kesalahan di bawah tata tertib am. Yang pertama, contohnya dapat lihat di sini, bersekedudukan, atau yang kedua, berduaan di tempat yang mendatangkan syak. Yang ketiga, pemalsuan dokumen. Contohnya, para pelajar tidak boleh sama sekali memasukkan MC. Okey, seterusnya yang keempat, dapat lihat di sini, menulis atau mengeluarkan kenyataan bertulis yang memburukkan nama UiTM, pegawai atau pekerja UiTM, contohnya menerusi media sosial. Dapat lihat di sini contohnya menerusi Facebook, Twitter ataupun mana-mana saluran media sosial. Seterusnya, dapat lihat di sini, selain itu, pelajar tidak boleh kaedah 3C mengendalikan atau mengganggu apa-apa pengajaran, pengajian, pendidikan, kerja pentadbiran atau apa-apa aktiviti yang dijalankan. Kaedah 3D menahan atau menghalang kaki tangan dalam menjalankan tugas yang sah. Contohnya pihak polis bantuan atau para pensyarah ataupun staf universiti. Kaedah 3E menghalang atau menahan pelajar daripada menghadiri kelas dan lain-lain. Kaedah 3F larangan memboikot kelas. Kaedah 3G menyebabkan kerusakan dan merosakkan harta institusi. Contohnya melakukan vandalism. Kaedah 3H mengusik, ganggu ahli harta institusi tanpa kebenaran yang munasabah. Dan 3I melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan pegawai perpustakaan. Contohnya membuat bising atau membuat kotor dalam perpustakaan. Seterusnya, kita merujuk kepada kesalahan akademik. Kesalahan akademik di sini kita dapat lihat kaedah 4, kehadiran di kuliah. Kaedah 5, kehadiran kelatihan praktikal. Kaedah 7, kehadiran untuk peperiksaan akhir. Dan kaedah 8, pelajar tidak boleh menyalin atau menulis mana-mana buku teks atau nota kuliah untuk tujuan penerbitan atau pengedaran. Ini berkaitan rapat dengan intellectual property, IP. Contohnya copyright ataupun patent ataupun trademark contohnya. Kita beralih kepada kaedah 4 berkaitan dengan kehadiran para pelajar di kuliah atau latihan amali adalah wajib. Maksudnya, sekiranya seseorang pelajar itu gagal hadir 20% atau lebih tanpa kebenaran bertulis, apakah hukumannya? Kita dapat lihat di sini, denda dan juga dihalang atau bar daripada menduduki peperiksaan akhir. Seperti yang dapat lihat di sini, kita dapat lihat peraturan akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM pindaan 2021 bilangan 1. Kalau kita melihat di sini 2.14 kehadiran pelajar, 2.14.1 pelajar diwajibkan menghadiri kuliah. Itu adalah satu tugas utama amanah yang diberikan kepada pelajar untuk wajib hadir ke kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti bengkel atau tutorial atau makmal atau studio atau lapangan atau latihan amal, praktikum, industri dan klinikal seperti yang ditetapkan dalam kurikulum. Itu dirujuk kepada lesson plan para pelajar. 2.14.2 pelajar yang tidak mencapai kadar 80% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis dari kolej pengajian, fakulti, pusat akademik atau UiTM cawangan tidak dibenarkan. Kita sebut tadi dihalang atau dibar daripada menduduki peperiksaan akhir kursus. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak diberikan penilaian dan tidak diberikan sebarang markah. 2.14.3 jumlah jam temu bagi pembelajaran dalam talian dikira mengikut 2.14.3.1 tempoh masa pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara segera, iaitu sinkronis antara tutorial dan kuliah contohnya, lecture dan tutorial. Atau 2.14.3.2 tempoh masa yang diperlukan oleh seorang pelajar untuk menyempurnakan aktiviti atau forum atau quiz atau latihan dalam talian sebagai gantian jam pembelajaran bersemuka, iaitu secara fizikal. 2.14.4 mana-mana pelajar yang disebutkan dalam perkara 2.14.2
dan berkara 2.14.3 akan diberikan grade F atau gagal dengan status ZZ serta dikenakan denda RM100. Jadi saya harap para pelajar dapat memahami dan cuba untuk tidak membuat kesalahan berkaitan dengan kehadiran ke kuliah. Okay, tanggungjawab anda datang ke UiTM adalah untuk belajar. Dan pastikan anda memenuhi amanah yang telah diletakkan di bawah anda sebagai seorang pelajar di UiTM Cengkemang Melaka, insyaAllah. Seterusnya, kaedah 7A. Kaedah 7A berkaitan dengan larangan sewaktu menduduki peperiksaan akhir. Antaranya yang pertama, para pelajar dilarang untuk mengambil apa-apa buku, kertas, kerja, dokumen, gambar atau benda lain kecuali yang diberikan kuasa oleh pengawas. Maksudnya mendapat kebenaran daripada pengawas keluar ke dalam atau keluar dari sesuatu bilik peperiksaan. Dan seterusnya, para pelajar juga dilarang untuk membawa masuk nota ke dalam dewan peperiksaan. Dan juga para pelajar juga dilarang sama sekali untuk meniru atau cubaan untuk meniru. Berdasarkan kepada perkeliling rektor tahun 2014, para pelajar UiTM Cengkemang Melaka dilarang sama sekali untuk membawa telefon bimbit ketika menduduki peperiksaan akhir. Itu adalah merujuk kepada perkeliling rektor UiTM Cengkemang Melaka tahun 2014. Kita beralih kepada tata tertib asrama. Apakah bentuk-bentuk kesalahan yang tidak boleh dilakukan semasa berada di college atau di asrama? Antaranya yang pertama, para pelajar dilarang untuk memasuki atau berada dalam bilik pelajar yang menetap. Seterusnya, para pelajar juga dilarang untuk menghalang mana-mana pegawai daripada masuk dan menjalankan tugas. Seterusnya, para pelajar juga sepatutnya berada di luar asrama pada waktu malam, dilarang untuk berada di luar asrama. Para pelajar di luar asrama pada waktu malam selepas jam 11 malam. Seterusnya, pelajar juga berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam kecuali pelajar yang menetap di asrama. Cermat pada menggunakan premis asrama dan larangan, dan para pelajar juga tidak boleh berpindah bilik tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak college. Kaedah 48 berkaitan hukuman jika dapati bersalah. Jika anda dapat lihat di sini, terdapat beberapa hukuman yang akan dilaksanakan jika satu pelajar itu didapati bersalah selepas melalui proses tata tertib yang telah digariskan oleh Akta 174. Yang pertama, hukuman yang pertama merujuk kepada amaran. Yang kedua, denda tidak lebih daripada RM500. Yang ketiga, pergantungan daripada mana-mana daripada atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan. D. Pergantungan daripada mengikuti kursus pengajian institusi selama tempoh yang ditetapkan. Yang kelima, dihalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi. Yang keenam, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditetapkan. Dan yang terakhir, iaitu yang paling serius, adalah pembuangan daripada institusi. Jadi saya harap para pelajar dapat berfikir dahulu sebelum bertindak perkara yang tidak baik. Jadi para pelajar diharapkan dapat menggunakan daya intelek, profesionalism yang bagus untuk mengelakkan daripada dihukum daripada 7 jenis hukumannya yang tertera di sini di bawah kaedah 48. Saman terus. Di bawah kaedah 26A Akta 174. Hukuman tata tertib terus, iaitu saman terus oleh pihak berkuasa tata tertib. Pihak berkuasa tata tertib boleh bicara sebagai ganti mengambil tindakan tata tertib, iaitu menekan hukuman tata tertib terus, iaitu saman terus dengan amaran atau denda tidak melebihi RM50 bagi setiap kesalahan. Kepada para pelajar yang melakukan kesalahan tata tertib di bawah perenggan 3, section perenggan 1, perenggan I, kaedah-kaedah 6, 21, 22, 23 dan 25 dengan kehadiran atau pendapat pihak berkuasa tata tertib. Apakah contoh-contoh kesalahan yang boleh dikenakan saman terus? Yang pertama, lihat di sini, yang paling biasa berlaku dalam kalangan pelajar tentunya tidak memakai kad pelajar. Maksud dia tak pakai metric card. Kita boleh buat saman terus RM50 ataupun amaran.
Seterusnya, para pelajar boleh kenakan saman terus jika melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan atau kehendak pegawai perpustakaan. Di bawah perenggan 3. Tidak mengikut sasiah rupa diri yang telah ditetapkan, tidak menjaga kebersihan dalam kampus, membuat bising yang menggusarkan dan mengganggu, dan juga tidak pelajar-pelajar juga tidak boleh tinggal atau tidur di kawasan atau bangunan kampus yang tidak dibenarkan. Seterusnya, ini antara contoh-contoh kesalahan yang memberikan saman terus. Kita boleh lihat di sini. Saya nyatakan sebentar tadi. Seterusnya, borang saman terus. Dapat lihat di sini. Ini contoh agak kecil di situ. Tapi dapat lihat di situ ya, borang saman terus. Kaedah 63, membayar denda berkenaan dengan saman terus. Jika dapat di sini bahawa tempoh denda itu dikenaki dibayar, right, dan pelajar hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada pihak bendahari jika pihak berkuasa tertib mengenakan satu hukuman denda atas pelajar itu. Dan oleh yang demikian, pihak berkuasa tertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dibayar contohnya dalam tempoh 14 hari. Dan pelajar tersebut yang telah dikenakan saman hendaklah membayar denda saman terus tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan contohnya 14 hari kepada pihak bendahari. Kaedah 64, apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada pelajar tersebut jika gagal atau tidak membayar denda terhadap saman terus tersebut? Jika pelajar itu tidak membayar denda saman tersebut dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah 63, contohnya dalam tempoh 14 hari, maka ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung. Itu tindakan yang akan dikenakan. Jika gagal untuk membayar denda dalam tempoh ditetapkan, maksudnya pelajar tersebut selepas sahaja daripada itu akan digantung daripada menjadi pelajar institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus, dan pengantungan itu hendaklah berterusan sehinggalah denda saman terus itu dibayar kepada pihak bendahari. Seterusnya, kita lihat kepada pemakaian sasiah rupa diri. Kaedah 6. Bagi kaedah 6 di sini, dapat lihat di sini pemakaian mengikut sasiah rupa diri yang telah ditetapkan oleh pihak UiTM Akta 176 berkaitan dengan pemakaian pelajar siswa dan siswi setiap hari Isnin. Iaitu nampak cantik di situ, nampak kemas. Dia menunjukkan professionalism. Dan pakaian inilah yang perlu dipakai setiap hari Isnin dan juga seketika para pelajar siswa dan siswi menduduki peperiksaan akhir. Nampak kemas di situ, bertali leher dengan memakai metric card, dan juga yang pelajar siswi memakai baju kurung di situ dengan memakai metric card. Kad pelajar. Seterusnya, kita beralih kepada pakaian sasiah berkaitan dengan kasut. Setiap hari Isnin dapat lihat di sini gambar yang telah terpapar. Kasut setiap pelajar, lelaki dan perempuan, hendaklah siswa dan siswi, hendaklah mesti yang bertutup. Nampak kemas di situ. Pemakaian kasut di situ nampak kemas, mesti bertutup bagi siswa dan juga siswi berkaitan dengan pemakaian kasut setiap hari Isnin. Pakaian siswa. Berkaitan dengan pakaian sasiah, berkaitan dengan pakaian siswa di situ kita dapat lihat selain daripada hari Isnin, nampak di situ menunjukkan professionalism. Pakaian siswi di situ. Kita dapat lihat itu selain daripada hari Isnin, nampak juga tampak profesional dengan pakaian tersebut. Seterusnya, pakaian sasiah selain daripada hari Isnin, selain daripada Isnin, kasut yang tidak dibenarkan siswa-siswi yang tidak bertutup. Sambil itu dia nampak tidak kemas. Slipper tidak dibenarkan. Slipper tidak dibenarkan selain daripada hari Isnin.
terhadap kepada siswa dan siswi juga tidak dibenarkan. Pakai slipper, itu tiba-tiba nampak di situ ya, pemakaiannya tidak dibenarkan. Jadi jenis kasut yang tidak dibenarkan selain daripada hari Isnin. Kalau hari Isnin sebentar tadi dalam keadaan bertutup. Tapi hari Isnin smart and casual, dan yang ini tidak dibenarkan. Okey, pakaian yang tidak dibenarkan dalam kalangan siswa. Kita lihat di situ tidak bercollar, baju yang jarang, yang ketat, yang mengandungi tulisan berunsur jenayah dan hasutan. Itu tidak dibenarkan sama sekali di UiTM. Termasuk UiTM Canggah Melaka. Seterusnya, pakaian yang tidak dibenarkan dalam kalangan siswi, pelajar perempuan. Ya, di situ antaranya lengan baju tidak sampai ke paras siku, dilarang sama sekali. Lihat baju berbentuk V, jarang baju dimasukkan ke dalam, tuck in, t-shirt tidak bercollar, dapat lihat di situ. Seluar ketat tidak dibenarkan. Singkat dan tidak menutup punggung di situ, dapat lihat di situ. Pakaian yang tidak dibenarkan, contoh pemakaian itu pakaian yang tidak dibenarkan. Pakaian seksi juga tidak dibenarkan. Memakai purdah dan juga barang kemas yang melampau. Gaya pemakaian seperti ini tidak dibenarkan di UiTM Canggah Melaka dan Indonesia yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada tidak dibenarkan juga kepada siswa untuk memakai seluar pendek. Pelajar siswa juga tidak dibenarkan sama sekali untuk memakai seluar yang ketat atau koyak atau busuk atau jarang. Untuk contoh pemakaian yang tidak dibenarkan dalam kawasan UiTM. Di situ. Dan juga berkaitan dengan gaya rambut yang tidak dibenarkan. Di situ dapat lihat contoh-contoh gaya rambut, style rambut yang tidak dibenarkan. Ini contoh-contoh berkaitan dengan sasar berdiri yang tidak dibenarkan. Contohnya bagi pihak di sini, dapat lihat di sini seluar pendek, ketat, koyak, lusuh atau jarang, dan juga gaya rambut yang tidak dibenarkan. Seterusnya kita beralih kepada pakaian sasiah semasa peperiksaan. Pakaian sasiah semasa peperiksaan di sini dapat lihat dalam kalangan siswa, pelajar lelaki. Dapat kemas di situ. Setiap hari Isnin, kita mulakan dengan setiap hari Isnin. Bagaimanakah pemakaian sasiah rupa diri semasa peperiksaan akhir berlangsung. Seluar slack, baju kemeja dan kasut kulit berstokin bersama-sama dengan matric card atau kad pelajar untuk dipakai. Itu sehari Isnin. Nampak profesional, kan? Nampak profesional, nampak kemas, bergaya. Bagi selain daripada hari Isnin, Selasa dan Ahad, pemakaian sasiah semasa peperiksaan dapat di situ kasut bertutup, seluar slack atau kaki, baju kemeja atau t-shirt bercollar, berstokin dan juga memakai kad matrik dipamerkan. Maksudnya kad matrik patut dipakai setiap masa hari Isnin sampai hari Ahad. Khususnya semasa menduduki peperiksaan dan juga semasa sesi PMP berlangsung, teaching and learning, sesi perkuliahan berlangsung. Seterusnya, dapat lihat di sini pakaian siswi semasa memiliki peperiksaan akhir. Setiap hari Isnin hingga Ahad berbaju kurung, kasut bertutup dan juga kad matrik turut dipamerkan. Nampak sopan di situ, berbaju kurung, berkasut kasut bertutup dan juga memakai kad matrik atau kad pelajar pada hari Isnin hingga Ahad. Seterusnya, tidak dibenarkan undang-undang yang berkaitan dengan perpustakaan. Semasa perpustakaan tidak dibenarkan sama sekali untuk pelajar membuat bising. Maksud dia mengganggu ketenteraman pelajar yang lain atau kita berada di library adalah menghormati hak orang lain. Tidak buat bising dan juga tidak ingkar kepada arahan pegawai perpustakaan. Kita beralih kepada denda. Denda bagi saman terus. Bagi saman terus, denda jumlah maksimum adalah satu kesalahan bersamaan dengan RM RM50.
Jadi kalau 2 kesalahan, RM100 dalam kaedah yang berbeza. Berkaitan dengan denda, untuk hukuman denda bagi saman terus, kita lihat di sini. Bagaimanakah cara pengiraan denda saman terus? Yang pertama, kalau berkenaan dengan kaedah yang berbeza, RM50 bagi setiap kesalahan. Contohnya di sini, kaedah yang berbeza. Kaedah 6, contohnya jika pelajar melanggar kaedah 6, contohnya tidak mematuhi sasiah rupa diri, kaedah 6. Itu kesalahan yang pertama. Dan kesalahan kedua, kaedah yang berbeza, kaedah 25, itu tidak memakai metric card, kad metrik, kad pelajar. Maksudnya di sini, RM50 bagi setiap satu kesalahan dan totalnya adalah maksimum RM100. RM50 untuk kesalahan di bawah kaedah 6, iaitu tidak mematuhi sasiah rupa diri, dan ditambah lagi dengan kesalahan bagi denda bagi kesalahan yang berbeza di bawah kaedah yang berbeza, iaitu tidak memakai kad metrik. Jadi bermaksud RM50 bagi setiap kesalahan di bawah kaedah yang berbeza. RM50 dan RM50 dan maksimumnya adalah totalnya adalah RM100. Bagi kesalahan yang di bawah kaedah yang sama. Contohnya, pelajar melanggar kaedah 6. Contohnya, rambut panjang bagi lelaki. Pelajar lelaki, rambut yang panjang yang tidak dibenarkan. Dan juga pelajar tersebut contohnya pelajar lelaki tersebut melanggar kaedah 6, kaedah yang sama, iaitu tidak mematuhi sasiah rupa diri dari segi pemakaian. Contohnya memakai baju jarang, RM50. Jumlah totalnya adalah RM50 kerana berada dalam kesalahan tersebut di bawah kaedah yang sama. Kalau yang sebentar tadi kaedah yang berbeza, RM50 bagi setiap kesalahan. Tapi yang kali ini, yang kedua ini, jika pelajar tersebut melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada kaedah yang sama. Contohnya, di sini dapat lihat kaedah 6, rambut dan juga kaedah 6, masih kaedah yang sama, baju jarang, totalnya adalah RM50 saja. Kerana berada dalam kaedah yang sama. Seterusnya. Setiap pelajar tidak akan disaman kalau pelajar boleh melaksanakan pematuhan sasiah rupa diri, maksudnya pelajar mematuhi. Jika setiap pelajar mematuhi, taat kepada arahan atau aturan yang telah dinyatakan dan memakai kad pelajar dengan segera boleh ditegur, maka pegawai penguasa boleh memberi amaran sahaja. Maksudnya tidak terus denda lah. Kita ada budi bicara, dia bagi pihak penguasa untuk memberi amaran sahaja tanpa denda. Dan seterusnya. Ini amaran saja jika para pelajar tersebut boleh melaksanakan pematuhan sasiah rupa diri dan juga memakai kad pelajar dengan segera boleh ditegur oleh pegawai penguasa. Jadi, pegawai penguasa boleh menggunakan budi bicara atau discretionary power untuk tidak menghukum tetapi memberikan amaran kepada pelajar tersebut. Okey, seterusnya, jika disaman, contohnya pelajar tersebut disaman terus, apa yang patut dibuat? Bayar saman di pejabat bendahari dalam tempoh 14 hari dari tarikh kena saman, itu dalam tempoh 14 hari, dan jika gagal bayar, maksudnya hukuman tata tertib akan menanti. Jadi saya ingin maklumkan, saya ingatkanlah, jika para pelajar telah disaman terus, sewajarnya pelajar tersebut perlulah membayar denda dalam tempoh 14 hari. Jika tidak, tindakan tata tertib akan diambil terhadap pelajar yang ingkar kepada arahan tersebut. Seterusnya. Apa yang para pelajar perlu lakukan apabila disaman? Yang pertama, berhenti apabila ditahan oleh pegawai penguatkuasa. Contohnya oleh pemberi bantuan. Ini contohnya. Seterusnya, para pelajar yang disaman perlu mendengar dengan baik berkaitan dengan perincian sasiah yang telah dilanggar. Apakah bentuk kesalahan dilanggar? Para pelajar perlu mendengar dengan teliti. Apakah bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh yang telah dilakukan dan telah diterangkan oleh pegawai penguatkuasa sebentar tadi. Yang ketiga, para pelajar perlu mengisi butiran dan maklumat diri dengan tepat apabila telah disaman. Dan yang keempat, pelajar tersebut perlulah menandatangani surat saman di ruang yang telah disediakan terhadap orang saman terus sebentar tadi. Okey, oleh demikian perlu saya ingatkan di sini bahawa setiap pelajar
yang telah disaman perlu hormat kepada pak kuasa yang menjalankan tugas. Seterusnya, apabila disaman, para pelajar tidak boleh yang pertama melarikan diri. Nampak di situ melarikan diri. Yang kedua, menghalang pegawai saman untuk menjalankan tugas, mempertikai atau membantah, melawan atau apabila kesalahan dibacakan. Sewajarnya pelajar tersebut perlu mendengar dengan teliti apakah bentuk kesalahan yang telah dinyatakan oleh pegawai penguasa sebentar tadi. Seterusnya, mengisi maklumat diri dengan salah. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Pelajar tidak boleh menipu atau cuba untuk melakukan satu tindakan yang kurang bijak dengan mengisi maklumat diri yang salah. Tak boleh. Okey, dan yang keempat, para pelajar juga tidak boleh, yang saman itu tidak boleh mengeluarkan sebarang kata-kata kesat terhadap pegawai saman sama ada sewaktu disaman ataupun menggunakan media sosial. Contohnya menggunakan saluran Facebook, Twitter dan sebagainya. Rayuan. Setiap pelajar yang telah dikenakan saman terus tersebut dibenarkan mempunyai hak untuk membuat rayuan kepada panel rayuan. Siapakah panel rayuan? Boleh rujuk para pelajar, boleh merujuk kepada pihak bahwal akademik untuk mengetahui siapakah panel rayuan yang telah dilantik untuk mengurangkan saman yang telah ditetapkan. Bayaran saman selepas mendapat rayuan. Katakanlah, misalan seorang pelajar itu telah buat rayuan dan rayuan telah dibenarkan, telah diterima terhadap kesalahan telah dinyatakan dalam borang saman terus tersebut. Okey, dalam hal ini sekiranya pelajar tersebut telah membuat rayuan dan ada pengurangan berdasarkan rayuan tersebut, maka bayaran perlu dibuat dalam tempoh 14 hari selepas mendapat pengurangan tersebut. Contohnya daripada RM50 dapat RM25, jadi RM25 itu perlu dibayar dalam tempoh 14 hari selepas mendapat pengurangan tersebut. Okey, oleh demikian saya rasa alhamdulillah tampaknya telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekalian budi dan saya berharap agar para pelajar mendapat iktibar dan juga mendapat pemahaman yang lebih jelas, dan jika para pelajar ingin mendapatkan lebih lanjut, tak ada masalah untuk berjumpa dengan saya atau berhubung dengan mana-mana pegawai di bahagian hadiah akademik atau hadiah pelajar, insya-Allah. Oleh demikian, api marak menjulang-julang hendak dipanggang ikan tenggiri. Barang yang baik bawalah pulang, yang kurang elok semuanya adalah kerana kekhilafan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya mohon permisi.